Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, usiku wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah
dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk menuntut ilmu dengan guru yang benar. Mempelajari sesuatu ilmu, terutamanya ilmu agama, hendaklah ianya dilakukan dengan berguru. Tiada seorang insan dilahirkan ke dunia terus menjadi seorang yang berilmu. Semuanya terlebih dahulu perlu ditunjuk, diajar dan dibimbing. Meskipun zaman kini banyak teknologi yang memudahkan seseorang untuk belajar agama, namun seseorang itu perlu memiliki guru untuk mendapatkan pengajaran agama yang tepat dan benar. Kerana menuntut ilmu tanpa berguru dikhawatiri akan terjerumus ke dalam ajaran yang salah dan menyesatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang mahu menjadi orang yang berilmu, hendaklah ia mencari guru sebagai pembimbing dan pendidik untuk perkembangan ilmunya. Tanpa berguru, mustahil seseorang itu boleh memahami sesuatu ilmu dengan betul. Baginda Rasulullah SAW sendiri pun ada gurunya, iaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang membimbing baginda membaca Al-Quran ketika di Gua Hira. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, Bacalah yakni wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Namun begitu, pada hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat mempelajari ilmu dengan berguru. Sebaliknya, mereka lebih selesa membaca dan mempelajari ilmu secara sendiri melalui buku-buku agama ataupun di dalam media sosial. Mereka tidak berguru dengan guru yang mempunyai pengetahuan di dalam sesuatu bidang ilmu. Bahkan mereka berasa yakin dengan kefahaman mereka sendiri. Maka muncullah golongan tertentu yang merasakan diri mereka sudah cukup layak untuk memperkatakan tentang ilmu agama. Lantas mereka merasakan, mereka mendakwa, mereka mampu memutuskan sesuatu hukum di dalam urusan agama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya mereka lupa
bahawa ilmu yang berkaitan dengan agama Islam dan kefahamannya perlu dirujuk kepada ahli ilmu yang benar-benar mahir dalam sesuatu bidang. Kerana mereka tidak akan mampu menempuh lautan ilmu yang luas ini secara seorang diri tanpa pembimbing dari seorang guru yang benar. Guru inilah yang akan menerangkan kepada mereka apa yang tidak jelas dan memperlihatkan segala perbahasan sesuatu bidang ilmu itu dengan gambaran yang sebenar. Ini adalah kerana ilmu agama bukan sahaja mencakupi fakta dan kenyataan semata-mata. Bahkan ia memerlukan kefahaman yang jelas daripada dada-dada para ulama yang mengambil ilmu daripada ulama terdahulu sehinggalah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bimbingan daripada ulama atau guru, ianya akan membawa kepada kekeliruan dan salah faham ketika membaca dan memahami sesuatu ilmu yang akhirnya membawa kesesatan kepada diri seseorang dan akan menyesatkan orang lain. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah melengkapkan diri dengan ilmu dan mempelajari ilmu agama dengan guru yang benar, yang berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam hendaklah mencari guru di kalangan para ulama yang benar-benar mempunyai ilmu pengetahuan berkenaan dengan ajaran Islam secara mendalam. Ini adalah kerana para ulama adalah mereka yang mampu menyingkap dan memahami dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis dengan sempurna. Mereka bukan sahaja memahami dalil-dalil dan penjelasan daripada ulama silam, bahkan ada di antara mereka yang menghafaz Al-Quran dan ratusan ribu hadis untuk melayakkan mereka diistilahkan sebagai seorang ulama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil yakni warisan ilmu tersebut, ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Riwayat Imam Abu Daud. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, bagi memastikan umat Islam khususnya di negeri Johor mempelajari agama dengan guru yang benar dan tidak menyeleweng dari pegangan ahli sunnah wal jamaah, maka umat Islam perlu memilih guru yang memiliki tauliah kebenaran mengajar agama daripada pihak berwajib. Tujuan tauliah ini adalah untuk mengenal pasti kelayakan seseorang guru itu dalam mengajar hal-hal yang berkaitan dengan agama, agar ianya tidak menimbulkan unsur-unsur perpecahan dan kekeliruan di kalangan masyarakat. Ianya juga bertujuan untuk mengekang penyebaran fahaman atau ajaran yang menyeleweng dalam masyarakat. Selain daripada itu, ianya juga untuk memastikan guru yang mengajar dapat menyampaikan ilmu menepati kehendak ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Justeru mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin menyeru para jemaah sekalian agar sentiasa mempelajari ilmu agama dengan berguru dan yang memiliki akidah yang benar yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Marilah sama-sama kita memartabatkan kedudukan guru ini agar ianya sentiasa dihormati dan dipandang mulia oleh masyarakat. Semoga pengajaran yang disampaikan oleh guru yang benar ini
akan dapat melahirkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran Islam demi memelihara kesuciannya, agar ianya tidak dipersenda dan dicerobohi oleh mereka yang berniat jahat untuk merosakkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, yakni wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu, yakni wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Amin, amin, amin ya muwaffiqat ta'in waghfirna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal 'azim astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa raghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat sa'inu binazari wa uzunu bi khabaru. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha fima amaru waltahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma,
cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuntut mereka itu dari semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungilah, jauhilah dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu ya Allah, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya. Khas kepada Abdakan Haris Nasyar Atik, As-Sultan Ibrahim Ibn Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan Jannah Ta'lu Johor Darul Ta'zim. Dan kepada Raja Zahir Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah Permaisuri Johor, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafrata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqdi daina 'anil madinin wa asin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'inan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubi salamata wal afiyata lana wa la bikal hujjal wal guzzati wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa afur ala jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. اللهم